Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syahdan la ilaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Diri Jemaat Ar-Rahman, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dihimpunkan kita sekali lagi di dalam surau yang mulia ini untuk mengerjakan ibadah Jumaat. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini akan dapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana berkat itu, apa saja kita lakukan merupakan sumber pahala ke nama berkat. Dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala, dari kaki dapat pahala. Itu berkat katanya. Dari kemaluan dapat pahala, masuk dalam perut dapat pahala. Kita nakkan berkat. Bila berkat baru Allah datangkan rahmat. Bila dapat rahmat Allah, barulah kita layak masuk ke dalam syurga. Kerana orang yang masuk dalam syurga ni hanyalah orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Tak ada rahmat, jangan mimpi. Dengan nyengit dibalikan, aku kalau mati syurga mana lah kau. Ya, syurga Jannatul Firdaus ke, Jannatul Na'im ke, Jannatul Ma'wa ke, Darussalam ke. Jangan perasan. Tahu apa perasan? SS. Apa SS? Syok sendiri. Kalau Allah datangkan rahmat, barulah layak masuk dalam syurga. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendatangkan rahmat dari Allah
Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, pada tengah hari ini saya sambung ceramah saya pada bulan sudah. Pada bulan sudah, tajuk ceramah saya ialah mengenal diri. Cuma saya tak bagi tahu nama. Tak bagi tahu nama tajuknya tu. Tuan-tuan banyak tak ingat dah. Tajuknya mengenal diri sendiri. Pagi pada tengah hari ni pun nak bagi tajuknya. Nak mengambilkan tajuk itu. Supaya kita dapat satu ceramah yang penuh. Kita ni Allah jadikan manusia. Semua orang tahu pun, saya cakap lah. Mujur Allah jadikan kita ni manusia. Boleh dah Allah jadikan kita ni jin. Boleh dah Allah jadikan kita ni iblis. Boleh dah Allah jadikan kita ni binatang. Boleh dah Allah jadikan kita ni malaikat. Semua boleh jadi. Boleh dah Allah jadikan kita ni burung. Boleh dah Allah jadikan kita ni ikan. Semua Allah. Boleh apa yang dikehendaki olehnya boleh dilakukan. Tapi Allah jadikan kita ni manusia. Jadi kita orang. Jadinya saya orang, tuan-tuan orang juga. Kalau jadi kita ni kata, tak ada mesti kita di luar dah, dan semua. Tapi kalau Allah jadikan kita ni babi, boleh tak Allah jadikan kita ni babi? Boleh kalau Allah tak. Tapi Allah tak jadikan kita ni babi, Allah tak jadikan kita ni gajah, Allah tak jadikan kita ni katak, Allah tak jadikan kita ni harimau, Allah tak jadikan kita ni singa, Allah tak jadikan kita ni burung, Allah tak jadikan kita ni ikan. Tapi Allah jadikan kita manusia. Saya manusia, tuan-tuan pun manusia juga. Kemudian lagi bertuah kita, Allah jadikan kita ni manusia beriman dan berislam, memiliki iman dan boleh mengamalkan Islam dalam hidup kita. Bila kita baca, bila kita bicara bulan sudah ni, soal lupa itu kan salah saya sampai nak lupa. Itulah nikmat yang paling besar. Allah jadikan kita ni orang yang beriman, kenal kita siapa Tuhan yang sebenarnya, kenal kita siapa yang patut kita sembah, kenal kita siapa yang patut kita takut, kenal kita pada siapa yang patut kita serahkan diri kita kepadanya. Kita kenal Tuhan, kita beriman kepada. Yang kedua, Allah jadikan kita Islam. Islam itu artinya buat apa saja ikut cara Islam. Semayang cara Islam, hiburan cara Islam, pendidikan cara Islam, menurut tenaga cara Islam, nikah kahwin cara Islam, keluarga semua cara Islam. Kerana kalau lain daripada Islam, Tuhan tak terima. Allah kabur dalam Quran. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 85? Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah reject, Allah tolak, Allah tak nak terima. Dan di akhirat besok, orang-orang itu akan tergolong ke dalam golongan orang yang rugi. Orang rugi kemana perginya? Coba jawab lagi tuan. Rugi kemana perginya? Neraka. Tujuh neraka menunggu tengahnya. Yang pertama namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Hutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lazar. Anda tujuan neraka rendah yang mana? Pilih ya. Mana anda dah ya? Itu kita ni manusia beriman dan memiliki agama Islam lalu. Kemudian tuan-tuan, saya dah cerita juga bila sudah, semua manusia itu Allah anugerahkan dengan 4 perkara. Yang pertama, Allah bagi jasmani, badan kita ni. Ada kaki, ada kepala, ada perut, ada tengkuk, ada hidung, ada lengan, itu jasmani.
Nampak kita tu yang zahir, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang putih, ada yang hitam. Itu jasmani manusia. Yang kedua, Allah bagi kita akal. Allah bagi kita otak yang boleh berfikir, itu namanya akal. Sudah kita baca di kita, sudah ada kita cerita bulan-bulan sudah. Dengan adanya akal kita boleh mencipta alat-alat untuk membantu kita dalam kehidupan. Manusia boleh mencipta tokang, manusia boleh mencipta koyo untuk memasak makanan, manusia boleh mencipta api untuk memasak makanan, manusia boleh mencipta alat-alat dapur, kursi meja, kenderaan, telefon. Tengok telefon ni. Dia cakap dengan orang di England, dia cakap ni. Kayak apa? Dengan ada akal manusia. Cuba Allah muliakan manusia. Apa kata Allah? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami hendak memuliakan Adam, makhluk yang paling mulia dalam alam ini, manusia lah. Siapa jadi raja? Ada harimau jadi raja? Ada singa jadi raja? Ada gajah jadi raja? Patutnya gajah lebih kuat. Tapi tak ada gajah jadi raja. Jadi raja apa? Manusia. Siapa jadi yang betul agung? Manusia. Siapa jadi gubernur? Manusia. Siapa jadi Perdana Menteri? Manusia. Semua manusia. Kerana manusia itu ada otak yang boleh berfikir, ada akal. Dengan ada akal, manusia boleh mencipta alat-alat untuk membantu dia dalam kehidupan. Ini sudah kita cara juga. Yang ketiga, Allah bagi kita roh. Dengan adanya roh tu kita boleh rasa sedih, rasa seronok, rasa gembira, rasa rindu, rasa marah, rasa benci, rasa kecewa. Dengan adanya roh. Dan roh ni tuan-tuan, saya dah cerita ke bulan sudah saya tahu. Orang nengok Tuhan, roh yang Tuhan. Tak kena. Roh George Bush ada nengok Tuhan. Tak kena. Bagi yang kenal lah, roh Shah Rukh Khan ada nengok Tuhan. Tak kena. Roh Marilyn Monroe, tak kena. Ada nengok Tuhan. Kerana kita dulu sebelum ada jasad, sebelum ada badan-badan ni, kita duduk satu alam, nama alamnya alam arwah. Arwah tu roh-roh. Kalau banyak bagi arwah. Kalau satu roh. Tapi orang Melayu seorang katanya arwah. Arwahnya Ustaz Rahim tu. Kenapa tu yang roh tu? Almarhum Ustaz Rahim tahu. Kalau arwah tu katanya banyak. Dia salah guna. Kata orang Melayu banyak kata. Ulama patutnya ramai kata orang. Kalau seorang alim. Ini kita dalam arwah. Alam arwah dulu. Allah jemakan diri dia pada kita pun nampak dia. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum? Ayat Quran itu kan? Alastu bi rabbikum? Kita menjawab, roh tu semua menjawab, qalu bala syahidna. Berkata roh tu bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Maknanya kita ada pernah dengan Tuhan, roh. Itu yang kedua. Mula-mula yang ketiga, roh yang ketiga. Yang pertama tadi jasad, yang kedua akal, yang ketiga roh. Yang keempat ini yang cerita setengah ini. Allah cipta hawa nafsu. Siapa tak ada nafsu angkat tangan? Ini nak gambar mana orang tak ada nafsu. Semua ada nafsu. Nafsu itu kehendak ke arah keseronokan, ke arah kebaikan, ke arah kesedapan. Itu nafsu. Dan nafsu itu sentiasa mengajak kita untuk menuju ke arah kesedapan. Bila lagi yang jahat-jahat, lagi nafsu suruh kita. Dalam surah Yusuf kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Kalau nafsunya nafsu amarah, sentiasa mengajak kejahatan. Mari kita mencuri, mari kita berjoget, mari kita berzina, mari kita merompak,
Mari kita menerima rasuah. Mengajak kejahatan. Itu kemudian nafsu. Semua orang ada nafsu ni. Siapa tak nak kaya kata kan? Nafsu lah menyuruh kita kaya. Siapa tak nak pandai kata kan? Nafsu lah yang mendorong kita supaya jadi pandai. Siapa tak nak masuk? Semua orang nak masuk. Tapi itu dorongan hawa nafsu. Dia sentiasa mengajak kepada ketinggian pangkat, ketinggian darjat. Itu nafsu. Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi nafsu kita ni kena kawal. Jasmani kena jaga betul-betul bagi dia sihat. Jangan bagi lenyok, itu lenyok. Jalan macam lalu. Kalau dah lenyok ni bila nak semayang, bila nak pergi masjidnya, bila nak berdakwahnya. Saya ni kalau lenyok dia senang dia datang dari kampung kemari ni. Nak berambat tak lalu. Kena mau betul kau kena ada kekuatan. Ada kena jaga kesihatan badan, itu jasmani. Roh, macam mana nak bagi dia kuat? Banyak melakukan ibadah, banyak melakukan ketaatan, rajin sembahyang, kuat roh tu. Rajin baca Quran, kuat roh tu. Rajin selawat, kuat roh tu. Rajin bersedekah, kuat roh tu. Nak bagi dia lemah, buat banyak maksiat. Lemah roh tu. Buat banyak maksiat. Berjudi je bocahnya. Setiap minggu ambil 2 ekor. 7, 6, 8, 5. Tahu mana 7, 6, 8, 5? Ada kau. Jangan ambil pula ya. Masih merosak strike ni apa? Jadi itu nafsu dia bertambah lemah dengan banyaknya maksiat. Suka berjudi, suka minum arak, suka mencuri, suka ambil rasuah. Dia makin lemah. Sudahnya dia jadi kafir lah. Itu nak roh. Yang keempat nafsu. Nafsu jangan dibunuh. Kalau dibunuh, manusia tak nak kepandaian. Manusia tak nak jadi kaya. Manusia tak nak hidup senang. Manusia tak nak kesukaan. Itu kalau dibunuh nafsu tu. Dia nak bersedia untuk mati je. Jadi tak ada nak kekayaan, tak nak kemasyhuran, tak nak keseronokan, tak nak hiburan. Jadi dia mau nafsu tu. Nafsu tu dikawal. Dikawal saja. Supaya dia tunduk kepada kemahuan kita. Supaya dia mengajak kita yang baik-baik je. Jadi nafsu ni, tuan-tuan, ada 7 peringkat. Hari ini cerita pasal nafsu lah. Nafsu yang pertama dipanggil amarah. Nanti kita cerita satu-satu. Habis itu dulu, tak ada masa. Yang pertama namanya nafsu amarah. Yang kedua namanya lawamah. Nafsu lawamah. Yang ketiga namanya mulhimah. Yang keempat namanya mutmainnah. Mutmainnah. Yang kelima namanya radiyah. Bukan nama orang radiyah tu namanya nafsu ya. Yang kelima radiyah. Yang keenam namanya mardiyah. Yang ketujuh namanya kamilah. Sekali lagi, terlupa. Bulan depan nak tanya, tapi tak tahu betul Nabi macam. Yang pertama namanya apa? Amarah. Yang kedua, lawamah. Yang ketiga, mulhimah. Dapat ilham, mulhimah. Orang yang menerima ilham dengan mulhimah. Yang keempat, mutmainnah. Dah tenang jiwanya. Mutmainnah. Yang kelima, radiyah. Dia redha dengan Allah Ta'ala. Redha dengan apa yang Allah jadikan diri dia. Radiyah. Yang keenam, mardiyah. Allah redhakan dia. Dia diredhai oleh Allah Ta'ala. Yang keenam. Dan yang tujuh, kamilah. Kamilah itu sempurna. Kita berai satu insyaAllah. Mudah-mudahan ada masanya. Waktu 1:20. Ada 20 minit nak cerita tentang 7 peringkat nafsu. Yang pertama nafsu amarah. Kembali pada yang pertama. Ini dia ngajak buat jahat aja. Kerjanya buat jahat aja. Tak ada ingat yang baik-baik. Bangkit je tidur, kau siapa nak kau bakul ini. Bangkit je tidur, entah kau siapa nak kau cucuk tayar.
Minggu depan, barang siapa nak curi ni, dia kena nama jahat dia. Memang dia tu sifatnya jahat. Wajahnya nampak maksiat je, nak berzina, nak minum arak, nak mencuri, nak merampak. Kalau cakap pun ngumpat je wajahnya. Itu nafsul amarah. Ini Allah kata dalam Quran ni. Apa kata Allah? Innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsul amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Contohnya ada seorang yang dipenuhi oleh nafsul amarah, dia tak sedarkan dirinya. Sampai anak angkat dia sendiri pun diajak dia berzina. Siapa? Siti Zulaikha. Ada ke pernah nama namanya ni? Siti Zulaikha, anak angkatnya Nabi Yusuf. Dia tu isteri Perdana Menteri namanya Al-Aziz. Kerana dia dah tergoda oleh nafsu amarah, dia dah tak sedarkan diri dia tu. Dikunci pintu dari dalam lalu memanggil Yusuf. Wa qallaqatil abwab wa qalat haytala. Coba Quran dia baca dulu. Dia menguncikan pintu dari dalam lalu memanggil Nabi Yusuf. Haytala, haytala itu panggilan yang sangat memberanikan. Itu haytala, bahasa Arab lah. Macam mana cakap Melayu kita tahu kan? Cakap Melayu ni. Agaknya lah. Marilah. Agaknya macam tu lah. Itu haytala ni. Tapi Nabi Yusuf, dia Nabi dan Rasul, tidak tergoda oleh ajakan wanita itu. Lalu dia pun kabur dari Siti Zulaikha. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut dengan Allah. Lari dia. Tapi oleh kerana Siti Zulaikha itu mengangkat juga, sudah tergoda sangat oleh Nabi Yusuf, tak tahan lagi, ditarik dia baju Nabi Yusuf. Koyak. Koyak baju tu. Nabi Yusuf tu anak angkat Perdana Menteri. Takkan pakai baju perak aja. Kau enggak nyebut jaket agak aneh. Tak menaruh baju tadi kabur, tapi agak-agak takkan apa namanya baju perak aja. Kau enggak nyebut jaket tu, koyak tu. Nyebut jaket dia koyak. Elok dia nak keluar dari rumah, masuk Perdana Menteri Al-Aziz tu masuk. Tengok-tengok, isterinya Siti Zulaikha tu dah tentu hal yang rambutnya. Pakaian dah tak terus. Nabi Yusuf pula keluar dari bilik tu. Terkejut dia. Nabi Yusuf tu anak angkatnya. Siti Zulaikha isteri dia. Dia terkejut dia. Bila terkejut dia. Apa buat ni? Kata dia Siti Zulaikha, dia cuba goda saya. Dia nak nipu. Dia cuba goda saya. Kata Nabi Yusuf, tidak. Kata agaknya saya tak ada nama pun. Kalau orang Papua yang bukan hidup, Indo. Indo tu bukan Indonesia. Orang kawan dia kawan. Indo. Bukan kaku ni. Aku tak pernah goda dia. Dia yang goda saya. Jadi Perdana Menteri ni, dia tak tahu nak percaya yang mana. Yang ini isteri, yang ini anak angkat. Nak percaya yang mana? Tiba-tiba ada seorang bayi yang baru lahir dekat itu. Anak dayang tu lah, anak-anak apa jariah yang ada situ tu. Jariah tu namanya pembantu lah. Anak baru lahir, boleh bercakap. Itu di antara mukjizat yang Allah tunjuk kepada Nabi Yusuf dan yang orang yang keliling dia tu. Boleh bercakap dia. Apa kata bayi tu? Bayi tu bukan pak bayi tau. Budak baru lahir. Tengok baju budak Nabi Yusuf tu. Tangan dia cariknya. Mana koyaknya? Di belakang ke di depan? Kalau di depan mana Nabi Yusuf bukan ada Nabi pun. Dia tak disihat dia Nabi tu. Kemudian lepas itu orang tahu dia Nabi. Tengok bajunya. Yang mana koyak? Depan ke belakang? Kalau depan, itu tanda Yusuf yang goda Siti Zulaikha. Kalau belakang, itu tanda Siti Zulaikha yang goda Yusuf. Tengok-tengok, yang cakap tu dah kecil dah, bawa jadi. Tengok-tengok, koyak mana? Belakang ke depan? Di belakang. Nyatalah Siti Zulaikha yang cuba goda Nabi Yusuf.
punyalah malu Siti Zulaikha tu. Heboh ceritanya. Seperti yang tahu tu perempuan, isteri tukang sapu tahu, isteri tukang masak pun tahu. Jadi kalau pergi jumpa dengan isteri tukang masak, kamu tahu tak apa berlaku di sana malam tadi? Tak, mana aku tahu ni. Ui, dahsyat. Cerita, mana dia cerita rahsia? Jangan kita geng-geng nak rahsia. Kabur macam tu. Ialah kamu seorang je yang kabur lain tu. Malam tadi Siti Zulaikha cuba goda Yusuf ni. Oh iya ke? Isi tukang sapu pula jumpa dengan isi tukang kebun. Dia pun tahu. Kamu tahu tak apa berlaku malam tadi di sana? Mana tahu ni? Kita mana boleh rahsia? Tak boleh. Takkan mengaku rahsia kata dia Siti tukang kebun. Dia pun cerita pula pada isi tukang kebun. Begitulah lepas seorang. Sebab itu tuan-tuan jangan cerita pada isteri kita apa-apa rahsia tau. Kalau cerita heboh. Malunya Siti Zulaikha dengan cerita ya. Macam mana nak menebus malunya? Diajarnya satu jamuan. Makanan dalam jamuan tu mesti benda-benda yang berkupas. Mesti berkupas dengan pisau. Diperintahkannya hamba tu menajamkan pisau-pisau yang ada dalam istana tu. Bagi tajam betul-betul. Kemudian dikumpulkannya buah-buahan yang mesti dikupas. Pembutan tak boleh kepak kau itu je yang dikupas kan. Mangga agak ni lah, apple, mangga, kena kupas dengan pisau. Lepas tu dijemput isteri pembesar Mesir ketika itu. Jemput isteri itu, semua sekali datang. Isteri menteri datang, isteri DO datang, isteri agak ni lah kan. Itu ceritanya. Isteri pun datang, isteri pembesar-besar tu. Datang saja boleh cukup apa? Ketikanya puan-puan dipersilakan menikmati jamuan yang ada ni. Masing-masing ambil sebiji buah-buahan, ambil pisau, kupas. Tengah kupas tu dijemput oleh Siti Zulaikha tu, Nabi Yusuf lalu dari tepi ke tepi. One way je lah, bukan posing begitu tau. Lalu je. Bila nengok Nabi Yusuf lalu je, apa kata perempuan tu? In hadza illa malakun karim. Terarab je. Yang Quran tu. In hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat yang mulia ni. Entah itu ngupas juga. Kata ini boleh in hadza illa malakun. Tangan kami ni, tangan saya. In hadza illa malakun karim. Tengok Nabi Yusuf. Udah keluar Nabi Yusuf tu, dia lalu dari pintu-pintu je, bukan dia balik belakang dah. Bila keluar je, apa kata Siti Zulaikha? Puan-puan juga tengok apa berlaku pada jari perempuan. Ada yang sompek, ada yang putih, ada yang luka, ada yang berdarah. Itulah kata Siti Zulaikha, nabur pada isi-isi pembesar tu. Kamu berkali nengok Nabi Yusuf ni. Udah tak sudah berdiri. Aku ada hari nengoknya bersama dengan dia. Mana boleh tahan kan? Sudah terpesona dengan nafsu amarah. Itu ceritanya. Jadi daripada cerita ni kita tahu bahawa yang paling cantik dalam dunia ni lelaki, bukan perempuan tau. Orang lelaki ada pernah sampai luka nengok orang perempuan. Macam mana tertarik pun tak ada. Tapi perempuan tau sampai sompek-sompek jari ni nengok lelaki lagi satu, jangan pecahkan rahsia kepada wanita apa saja rahsia kita jangan pecah wanita. Tak tahan, mereka tak tahan rahsia itu nafsu amarah. Yang kedua nama nafsu lawamah. Lawamah tu artinya dia udah dengar kebaikan, dia dengar ustaz ngajar kan, dengar ustazah ngajar kan, dengar orang-orang dakwah ngajar kan, dia pun tertarik, dia pun melakukan kebaikan. Semayang rajin macamnya, baca Quran rajin, pakai jubah, tak ada pakai seluar pendek lagi, sorban tak tinggal. Itu lawamah. Allah kata apa? La
uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Jangan nafsul lawamah ya. Nah. Tapi tak halam ya. Kalau tidak disusuli dengan dakwah, tak halam ya orang ini betul. Mula-mula rajin punya semayang, tunduk bangkit, berapa puluh rakaat. Tahan seminggu. Lepas itu dah hilang jumpa. Udah pakai biasa aja, pakai seluar jin gitu kan. Lepas itu udah jogging pakai seluar pendek. Itu orang lama, tak tahan lama. Dia nak disusuli dengan dakwah, baru boleh dah dipimpin, itu baru dia boleh tahan. Itu lama. Rajinnya sebentar aja. Lepas itu dah malas balik. Itu dah nyanyi balik. That's the way I like it. Dulu kemarin baca Quran juga. Lepas itu aku dah nyanyi apa ni. Ya hujang beli kahit agak juga. Itu lama. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba dah jadi rajin itu, kena pimpin dia. Ya. Ajak dia, pimpin dia supaya dia berterusan kebaikan itu. Kalau tidak dia lawamah. Orang lawamah itu masuk neraka dulu, tak benar. Yang ketiga namanya mulhimah. Mulhimah ni dah dapat ilham. Dah rajin sembahyang, tak tinggal. Ngaji rajin, tutup aurat rajin, baca Quran rajin, selawat rajin. Tapi yang rajin tu hanya fizikalnya saja. Tahu fizikal? Luarannya saja. Dalam hati tak seronok. Itu mulhimah. Dia dapat ilham. Kerana ilham tu ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau dengar kan? Diberi ilham mereka ke arah kejahatan dan juga ke arah ketakwaan. Fa'alhamaha. Kalau dia datang dari syaitan, dia ngajak buat jahat saja. Kalau dia datang dari malaikat, dia ngajak buat baik. Itu mulhimah. Ngaji rajin. Tapi dia menjauh bila nak berhenti ustaz. Itu mulhimah gitu. Tak seronok. Semayang rajin. Tapi nak dekat habis je. Kalau tu imam dia baca ayat panjang, ngamuk dia dalam hati dia ada belakang tu. Apa jangan baca sabihin? Baca inna ataina pun tak sah ni. Kan dia tak seronok. Ya, luaran dia saja yang tahan. Dalamnya tak tahan, hati tak tahan. Ya, tu mulhimah, bahaya lagi tu. Orang mulhimah tu bahaya lagi. Ya. Yang dapat kalau dia khusyuk dan sebagainya itu baru dah bentuk. Anda akan dijamin masuk syurga kena peringkat yang keempat. Jadi diri kita ini kepada peringkat yang keempat, namanya mutmainnah. Mutmainnah. Dengar ke ya? Mutmainnah. Sudah tenang jiwanya. Ini dijamin masuk syurga. Kalau siapa yang memiliki nafsu mutmainnah, digaranti masuk syurga. Macam tuan-tuan ni garanti masuk syurga lah. Nafsu mutmainnah lah kan. Tenang jiwa. Mana tahu? Allah janji dalam Quran. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, surah Al-Fajr. Wahai mereka yang memiliki nafsul mutmainnah, atau dalam tafsir yang lain kita wahai mereka yang jiwanya tenang, mayang tenang, baca Quran tenang, mengaji tenang, selawat tenang, tak ada nak lakah habisnya. Ini dah lepas salam baik. Ada orang jenis orang tu lepas salam baik, tak menunggu pun. Sedangkan tuan-tuan makruh berkali tempat duduk selagi itu imam tak berkali tempat duduk. Bagi mereka yang dalam jemaah, ingat tu. Ini lepas salam baik. Apa baik? Ni baik. Kumbat. Lepas salam kumbat. Tunggulah tu imam tu diri dulu. Tambah kalau maghrib, subuh, ada dah wiridnya. Tunggulah.
Iman baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Itu baru berkali itu imam baru. Makmum boleh berkali baru boleh bangkit. Boleh bersila. Kalau dah duduk macam saya akhir dia ke. Faham ke ni? Faham dan semua orang faham. Bukan nak buat je tak ada. Nak buat je dah. Lepas salam back. Ya. Di surah ni tak ada. Saya jarang semayang sini. Yang di Jumaat je. Jumaat apa itu? Lepas tak tengok mereka. Lepas salam je tu imam belum lagi kali ni. Dah. Bangkit tak mana-mana. Kecuali ada hajat tak apalah, itu tidak makruh ya. Kalau nak kencing bangkitlah, jangan tunggu. Kalau tunggu terlanyar sini. Ya, itu dah. Itu nak tu mutmainah ya, mutmainah. Kita mesti jadikan diri kita tu nafsu mutmainah. Tenang jiwa. Dijamin masuk syurga. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang jiwanya tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Allah ijtihad kita sebagai hamba-hambanya. Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Apa dapat? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Syurga ada berapa ya tuan? Lagi, syurga ada berapa? 8. 8 syurga tau. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnan. Orang nama Adnan itu nama syurga. Ada orang nama Adnan. Syurga. Yang tiga namanya Ma'wa. Sebab betul-betul Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa girlfriend. Ini Ma'wa. Ya, tapi tadi Cik Imam baca ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada dah baca surah tu? Siapa tak tahu dia tu bukan tak ada suruh berjemaah kita ni ya. Setiap pagi Jumaat baca tu. Jannatul ma'wa nombor 3. Macam orang Kedah, macam orang Penang, ma'wa. Ma'wa tak betul. Ma'wa tak betul yang girlfriend. Mak we betul-betul. Mak we tu lah. Mak saudara. Ni nak macam orang Kedah. Mak wa, Perpina, mak wa, orang Taiping, mak wa. Orang Keserai, mak wa. Betul. Nak belajar betul-betul sebut tu. Ayat Quran kita sebut. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya Darussalam. Ya, kita semayang tu imam pimpin kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yahudus salam faqayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu Darussalam. Yang keempat. Yang kelima namanya Jannatun Naim. Penuh dengan nikmat-nikmat aja. Nikmat di syurga itu ada 99%. Semuanya nikmat Allah ada 100%. Di syurga 99%. Yang Allah bagi di dunia untuk kita ni berapa ratus? How many percent? Only 1%. Itu yang kita berbuat tu. Yang berperang tu antara Yahudi dengan dengan orang Islam, hanya nak berbuat 1% ni. Orang yang terhormat tidak 99%, ke tak 1%. Orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang pandai, hendakkan 1%, ke hendak yang 99%. Tentu hendak 99%. Itu Jannatul Naim. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Mudianya kekal, kekuasaannya kekal, bahagianya kekal, mulianya kekal, darjatnya kekal, pangkatnya kekal lagi. Itu namanya Jannatul Khuld, kolam dal khuld. Yang ke-7 Jannatul Jalal atau Darul Jalal. Artinya agung, semua agung lagi, nombor 1 lagi. Itu Jannatul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qarar. Qaf ro alif ro.
Jannatul Qarar, tenang je, tak ada masalah. Sonok aja. Itu 8 syurga. Nak yang mana tuan? Nak yang mana? Semua. Itu mana? Dia nak semua. Ada orang boleh tanya nak Jannatul Firdaus, nak Firdaus saja ke? Yang lain tak nak. Kerana kita di syurga besok ada tempoh berapa masa? For how many years are you going to be in paradise? Forever, tak cukup. Forever and ever and ever and ever and ever. Dia. Itu 8 syurga. Ya. Jadi udah bunyi, tak habis tu dah. Ya. Baru mutmainnah. Radiyah, mardiyah pun lagi. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan saudara-saudara. Mudah-mudahan kita dapat nafsu yang penghujung sekali itu. Ya. Nafsu yang penghujung sekali itu kamilah namanya. Itu akan datang kepada. Sekian dulu aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan untuk Bilal. Wajib Ustaz. Yang kita kamu aja. Ayo. Tak apa.